Dia ni. Aduh, macam mana nak repeat balik? Ingatkan Ajar Nuriah memang saja tak record. Aduh, ya Allah. Ajar Nuriah dah setengah stres tu. Banyak fikir, Apa? banyak fikir. Nanti Ajar Nuriah boleh apa? Record sendiri punya penerangan. Tak boleh ni Ustaz. Kena ulang balik semula ni. Saya tadi relax. Saya ingat dah record. Saya bayar je Asiah remind. Pak Cik tu. Alamak. Khair insyaAllah. Yang important ni pula tu. Tak apa. Kita boleh kongsikan nanti hari. Hari kita akan jumpa lagi pada bahagian lain. Kita akan kongsikan lagi untuk kita ulang-ulang lagi supaya kita ingat insyaAllah. Baik, An-Nasa. An-Nasa. Isim fi'il ataupun harf. Dia adalah isim. Pertama kita tahu melalui makna lah, kita dah biasa. Yang kedua kita tahu tandanya kita ada alif lam. Baik, minaz zulumati. Min, apakah dia min? Min dari. Min Harf huruf jar. Baik. Jar. Az-zulumati. Isim. Alif lam. Isim. Tanda didahului dengan baris bawah. Dari bawah. Ada juga baris bawah. Baik. Jadi dia ada berapa tanda? Dua. Satu, dua, tiga. Tiga tanda. Lepas Tiga huruf tanda. jar. Yang pertama Min. pertama didahului huruf jar. Baik. Satu. Lam. Yang kedua kita ada alif lam. Baris bawah. Yang ketiga kita ada baris Akhir baris bawah. Di bawah. Baik. Ilan nuri. Ustaz, sorry Ustaz. Kan? Ustaz, sorry. Tadi Ustaz buat contoh surah Al-Mulk tadi. Maknanya tukhrija tu maknanya fi'il mudhari' lah Betul. Okey. Tukhrija. Betul. Tukhrija fi'il mudhari'. Sebabnya kalau kata tak ada li ni, baris jim ni akan jadi baris depan. So bila jadi baris depan, kenal tak tanda ni? Huruf akhir ta di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Dah lalu ke belum? Tukhriju Tukhriju dah lalu ke belum tanda ni? Dah, Ustaz. Dah. Di awal perkataan. Wah. Oh ya. Okey. Dah ke? Wah. Bukan. Ya, Ustaz. Anta Ustaz. Ya. Bukan anta ke? Ya. Baik. Tanda yang kita dah ambil adalah ya. Nanti kita akan lalu tandanya lebih kurang sama macam anta, tak apa. Tapi yang penting ini fi'il ke isim ke harf? Fi'il apa? Mudhari'. Janji sama kategori dia. Tandanya apa? Kita ada ta di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Ini kalau tak ada li ni lah. Tapi sebab ada li ni, dia jadikan baris di atas. Ya. Tapi betul, tukhrija dia adalah fi'il mudhari'. Ilan nuri. Ila apa? Ila harf jar. Ila adalah harf kategorinya jar, huruf jar. An-nuri isim. Ini paling mudah sekali. Tandanya kita ada alif lam. Dan kalau tak perasan ila tu pun tak apa, ada alif lam tu. Dan juga ada baris bawah. Biizni. Ba kita potong dulu. Baik. Ba ni apa? Dengan harf jar. huruf jar. Kita ini adalah harf. Cantik. Izni. Isim. Kan? Sebab dia dah didahului huruf jar dan juga dia berbaris bawah. Rabbihim. Isim. Nak buat apa dulu? Potong. Potong dulu. Sebab apa? Takut tersalah. Dia macam perkataan anzalnahu kan. Anzalnahu, apakah dia? Kita pun kata anzalnahu fi'il madhi. Betul ke salah? Salah lah. Orang tepat. Sebab apa? Hu ni dia bukan fi'il madhi. Anzalna saja. Sebab tu kita potong dulu supaya kita clear. Jadi bila jumpa Rabbihim, isim. Betul isim. Tapi kena buat apa dulu? Potong dulu supaya clear. Kan? So Rabbi isim
Isim. Baik. Him Him. Domir. Domir. juga adalah Isim domir. isim. Isim. Baik. Ila sirati ila Ilah. Harfu jar. Jar. adalah harf. Nah, kategori besar dia, kecilnya adalah huruf jar. Jar. Baik, sirati Isim. 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 Tandanya apa? Baris bawah. Dia didahului huruf jar ataupun dia Makna dia pun baris jalan. bawah. Saya kira baris bawah ni tanda yang lebih mudah untuk kita nak cam daripada huruf jar. Kadang kita ada huruf jar tapi lepas tu kita terlupa. Ada huruf jar kat depan kan. Saya kira tanda bawah ni lebih mudah nak cam. Al-Azizi. Alif lam. Isim. Apa? Alif lam. Lam. Alif Alif lam Zai. dengan baris Zai baris bawah. Baris bawah. Al-Hamidi. Sama. Isim. Isim. Sama. Isim juga. Tandanya Alif lam. Alif lam Baris dan bawah. baris lam. bawah. Baik. Saya nak ajak kita semua tengok terjemahan ayat ini. Terjemahan ayat pertama daripada surah Al-Baqarah. Ibrahim. 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 Kejut ai. Ustaz. Malam ni semua tak betul, Ustaz. Mungkin ini kot kesan Ganggu pula AstraZeneca. malam ni. Nak ganggu. Kesan AstraZeneca dia mengeluarkan perkataan yang tidak dimaksudkan oleh hati. Ya. Betul. Dia macam hai aja kan. Macam baru dah minum air ketum je. Ini kalau isteri saya dengar ni dia pun was-was. Betul ke? Kan siang tadi dah cakap sayang. Tapi betul ke itu ke sebenarnya hati nak ucapkan? Ya Allah. Sebenarnya tak. Masya Allah, Masya Allah. Saya tak clearkan skrin kita sebab kejap lagi kita nak tengok perkataan yang kita dah ambil. Boleh lihat pada Quran terjemahan masing-masing. Apa halu? Ayat pertama ini kitabun, saya tandakan balik. Kitabun ni tadi kita ambil dia adalah isim. Ini Tandanya ialah baik. kitab. Baik. Terjemahannya boleh siapa boleh tolong bacakan terjemahan ayat pertama tu? Ajaya ada ke? Ada. Boleh dengar tak Ustaz? Boleh, silakan. Baik. InsyaAllah Ustaz. Terjemahan ayat pertama. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, iaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Baik. Saya nak kita malam ini lihat dari sudut tadabbur dia. Sebab apa? Bila kita dah tahu ni isim, ini fi'il, kan, apa maklumat yang boleh kita ambil daripada isim dan juga fi'il yang kita dah ambil. Baik. Boleh refer balik pada nota kan, waktu perbincangan kita mengenai isim pada bahagian tadabbur. Ada berapa poin kita sebutkan? Tadabbur. Masa isim. Oh, Ustaz. Yang tak ada waktu, tak ada masa kan, Ustaz? Baik. Isim pertama Tak dia berubah. tidak berkait dengan masa. Masa. Tak terkait dengan masa. Baik, pertama. Yang kedua, Ajana dah sebutkan isim dia satu yang tidak berubah. Satu yang tetap. Nama. Satu yang teguh. Baik. Ada lagi yang kita ambil untuk maklumat yang kita dapat daripada isim? Silakan. Saya dengar bunyi helaian kertas di selak itu. Tentu masa. Lepas kita belajar isim tu, apa maklumat yang kita dapat daripada isim? Berkaitan dengan na dan juga nahnu. Oh, ada tak? pengagungan Allah. Baik, pengagungan Allah terhadap dirinya bila Terhadap digunakan dirinya. dhamir na. Okey, baik. Jom kita tengok pada ayat dengan maklumat yang kita dah ada tadi. Baik. Allah sebut kitabun. Kitabun ini Allah sebut dalam bentuk isim. Dalam bentuk isim. Baik, maklumat yang kita ada. Isim menunjukkan sesuatu yang apa? Tak berkait dengan masa. Yang kedua, dia tidak berubah. Dia tetap. Mana kitab ini tadi merujuk kepada apa? Merujuk kepada Al-Quran. Terjemahan dituliskan Al-Quran. Maka Allah beritahu Allah letakkan dalam bentuk Isim. kan?
maknanya menunjukkan satu yang tak berkaitan dengan masa. Tak Maksudnya berubah. apa? Al-Quran kan Evergreen. evergreen. Itu perkataan yang tepat. Saya baru tengah mencari perkataan panjang tapi bahasa Inggeris dia dah kompreskan evergreen. Lagu-lagu Tom Jones semua evergreen. Kita Piramli. Klasik Ustaz. Klasik. Dia evergreen. Dia evergreen. Kita maksudnya apa? Masa dulu boleh pakai, masa sekarang pun boleh pakai, masa depan nanti boleh pakai. Dia evergreen. Bila-bila masa pun boleh boleh pakai. Baik. Forever. Baik. Forever Yang young. kedua yang kita dapat daripada isim ialah apa? Dia perkara yang tidak Ada berubah. masa. Dia tetap. Tak berubah. Dia tak berubah. Dia mabni. Maka Al-Quran ni ada tak perubahan yang berlaku? Tak Tak ada. ada. Tak ada. Orang buat undang-undang, ada tak berubah-ubah undang-undang dia? Ada. Undang-undang syarikat, undang-undang negara berubah mengikut apa? Mengikut Masa. zaman. Masa. Mengikut masa, nak sesuaikan dengan masa itu. Kan? Tapi kalau kita pun Al-Quran ni tak. Dia tetap, dia tak berubah. Masa dan sepanjang zaman zaman. berubah. Tapi Al-Quran dia tetap. Dia tak berubah. Maksudnya apa? Allah yang buatkan undang-undang dalam Quran ni, Allah tak ubah langsung pun daripada diturunkan kepada Nabi sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang cuba nak mengubah Al-Quran, boleh buat ke tak? Tak boleh. Tidak. Tak akan boleh buat. Sebab Allah dah kata kitabun. Dia satu yang Alif tetap, lam takkan ra. berubah. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam ra. Kenapa Alif lam ra? Kongsikan Januria. Tak ada siapa yang boleh tahu, tak ada siapa yang tahu maknanya. Betul. Alif lam ra. Kan? Alif lam ra. Tahu sampai hari ni makna pun tak tahu apa benda Alif lam ra. Tak tahu. Kan? Hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Alif lam ra, hanya Allah saja yang tahu. Yang belakangnya tambah sikit lagi. Saya tak tahu. Kan? So bila kita baca alif lam Jadi ra. tak boleh nak buat 3 perkataan macam tu. Betul. Mm-mm. Kita baca alif lam ra. Bahkan ada surah yang satu je. Sad, Nun. nun, Nama saya. qaf. Satu je. Allah tahu, saya tak tahu. Menunjukkan apa? Kita boleh baca. Baru buka Quran. Dengan sebagai ilmu yang kita ada, baca dengan rasa hebat, buka aja alif lam ra. Tu macam apa benda ni? Aku tak tahu. Allah je yang tahu. Maka Al-Quran ini, apa yang berada di dalamnya tidak akan berubah. Sampai bila-bila. Ya, saya. Sorry Ustaz, boleh saya tanya? Silakan. Just nak dapat clarification kan. Bila Ustaz kita kata kitabun, makna tu isim. Dan isim ni sebab dia bun ujung dia tu kan. Maknanya dia mufrad, satu kan. Tapi satu kitab lah maknanya, tapi it still refers to Al-Quran. Kalau kita kata Al-Kitab tu sebab ada Al tu, kita tahu dah ada makrifah dia kan, itu satu. So macam mana, memang Al-Quran tapi bila kata kitabun maknanya satu kitab lah. But when it refers to Quran, kita kata Al-Quran ada Al, kita tahu tu makrifah. So macam mana tu Ustaz? Kalau kita just take the word kitabun, it's only one, satu kitab sajalah. Tapi how come macam mana kita kata, kita fahamlah bila ayat seterusnya, kita faham bahawa ia adalah refer to Al-Quran sebab dia mengeluarkan manusia dari kegelapan. Tapi you take the word kitabun as it is, that means satu kitab yang nakirah, bukan makrifah. Itu yang saya faham daripada sinilah. Tapi kalau kita baca seterusnya, kita faham that is Al-Quran lah. Okey. Maksudnya kalau ya, saya silakan. Sorry, lagi satu nampak macam kitabun tu macam jamak. Pasal ta, alif, lepas tu ada bun tu kan. Jadi macam kitab-kitab pula. Betul Ustaz? Kitab pun dia perkataan yang satu je lah. Satu je. Saja. Berbentuk mufrad. Itu yang pertama. Yang kedua, sebabnya dah ada dalam dah ada dalam perkataan tu, inilah kitab yang diturunkan. Kitab dia sama dengan kita lah. Dia tidak menunjukkan maksudnya banyak, plural. Satu saja pertama. Yang kedua, tanwin di hujung perkataan itu dia tidak juga menunjukkan dia adalah satu. Dengan melihat kepada tanwin. Sebab ada je perkataan yang berbentuk plural tapi dia diakhiri dengan tanwin. Contohnya jamak kepada kitab kan, kitabun ni satu.
Kalau dia banyak bunyinya kutubun. Sama, dia ada juga tanwin di belakang tu. Jadi tanwin dia tak menunjukkan makna satu Banyak. ataupun banyak, tak menunjukkan bilangan. Singular. Bilangan. Baik, cuma tadi tak ada soalan mana. Jawa saya faham. Sebab apa? Sekarang ni dia berbentuk macam ni, isim, ada yang apa? Tanwin. Ada waktu yang depan dia ada alif lam, al-kitabu. Kan kalau dia refer kepada Quran pula, al-Quran bentuknya adalah ada alif lam. Allah tak letak pun dalam bentuk tanwin kan yang menunjukkan tetap tak berubah. Kan? Sebab Quran dah jadi baca. Baik. Tapi kalau dia dalam bentuk Al-Quran pun, Al-Quran ni isim ke fi'il ke harf? Isim. Dia masih Isim. lagi dalam bentuk isim juga walaupun ada Alif lam. Ada. alif lam. Jadi untuk peringkat permulaan ini, maklumat asas yang boleh kita ambil daripada isim ialah dia menunjukkan satu yang tetap, yang tidak berubah. Satu yang teguh, yang tetap dan tidak berubah. Sama ada dia dalam bentuk yang ada alif lam ataupun bentuknya itu berakhir dengan tanwin, semuanya itu masuk dalam kategori isim. Maka maklumat asas yang awal yang boleh kita ambil, sebelum nanti kita pecahkan tadi, Hajar awal disebutkan mengenai nakirah dan juga ma'rifah, definite dan juga indefinite tu. Itu nanti akan yang tambahan yang lain. Tapi asasnya ialah isim sahaja dia menunjukkan satu yang tidak berubah, satu yang tetap. Baik. Maka kitabun dan Al-Quran ini dia satu yang tidak berubah, satu yang tetap, satu yang teguh. Allah tak pernah merubah perkataan dia. Dia silakan. Saya cuma nak tanya perkataan anzalnahu ni. Makna dia kalau hu tu kami Ustaz ya. Hu tu nya. Oh nya. Na tu kami ya. Na tu kami, betul. Na tu kami. So anzalna tu turun. Kami So telah kami telah. Anzalna, kami telah nunalik. menurunkannya. So hu tu nya lah. Hu tu je. Dia yang domer yang So duduk dia seseorang tu. So who refer to Quran lah ya. Kitab lah. Betul. Betul. Dia refer to kitab. Baik. Anzalna. Bentuk berada dalam bentuk fi'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ustaz, kitab lelaki ke Ustaz? Maskulin ke? Kitab bentuknya maskulin. Kitab bentuknya maskulin. Sebab tu dari awal kita guna maskulin lah, kita tak guna lelaki kan. Kalau tak macam pelik pula, kitab tu lelaki. Macam pelik pula kan. Maktab Lelaki juga. Bentuknya juga, ya? maskulin juga, maktab. Kecuali maktabah. Maktabah. Sebab dia daripada ruwet yang sama kan. Betul. Baik, anzalna fi'il madhi menunjukkan untuk kami. Kita belum bincang lagi tentang tadabbur yang kita boleh ambil daripada fi'il madhi, tapi poinnya sama macam yang kita telah ambil pada isim mengenai na tu. Na kalau Allah menggunakan kata ganti nama atau kata ganti diri na, itu menunjukkan apa? Kami, dia pengagungan. dan malaikat lah. Menunjukkan pengagungan Allah terhadap diri dia. Pengagungan Allah terhadap diri dia. Tadi Ustaz masih belum habis lagi tadi terangkan kitabun ni tadi. Poin besarnya dah habis lah. Poin besarnya saya dah sebutkan. Kan? Maknanya Al-Quran ini dia tetap tak berubah. Allah tak pernah tarik balik kata-kata dia, tak pernah ubah kata-kata dia, dan manusia kalau ada yang cuba nak merubah perkataan Allah ini, dia tak akan berjaya. Tak akan berjaya. Kan? Dan ayat lain menyokong bahawa khusus Allah sebut untuk Quran ni, Allah jaga. Kan mungkin kitab-kitab yang lain itu dah ada dirubah perkataannya, tapi Al-Quran ini memang Allah dah jamin pada ayat yang lain, dialah penjaga untuk kitab ini. Maka manusia cuba nak berubah walaupun satu baris. Cubalah ubah satu baris dalam Quran ni. Habis viral semua. Quran ni tolong betulkan baris dia, kan. Satu baris saja, bukan tambah huruf, baris dia. Kan? Katakan tengok ayat kedua ni kan, Allahillazi lahu, ada waw kecil ni. Katakan ada cetakan waw kecil ni dia saja buang. Mesti ada yang akan kenal, akan recognize, akan tahu, akan perasan. Walaupun diubah sikit. Kenapa? Kerana Allah yang menjaga Al-Quran ni daripada ubah dia. Bentuknya tetap tak berubah sampai bila-bila. Baik.
Dan isim dia tak terkait dengan masa, maka jadilah apa-apa pun. Kan mungkin waktu dulu kan, contoh virus kan, wabak sekarang ni dulu tak ada kan, berubah, tapi konsepnya tetap sama daripada dulu sampai sekarang, sama, tak berubah walaupun penyakit datang berbeza. Perangai manusia tu berbeza-beza kan, apa sajalah semuanya berbeza, tapi peraturannya tetap sama, tidak berubah. Kita pun kalau undang-undang manusia berubah kan, sekarang dah keluarga Malaysia, sebelum ni apa lain kan, sebelum tu lain, setiap kali pun dia akan berubah, dia tak akan sama. Baik, anzalna Islam Hadari. kami bila Allah gunakan kata ganti diri kami, itu menunjukkan pengagungan Allah terhadap diri dia. Maka bila Allah kata anzalna, kami menurunkan, maksudnya apa? Allah menurunkan. Allah nak menunjukkan pengagungan diri dia, maksud dia bangga dengan penurunan Al-Quran. Dia sangat bangga dengan penurunan Al-Quran, sehingga Allah gunakan anzalna. Boleh je Allah guna anzaltu, kami yang menurunkan. Tapi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, anzalna ni Allah guna kami sebab yang turunkan tu malaikat kan, so macam ramai lah kan. Tapi malaikat yang turunkan Al-Quran, yang bawa wahyu siapa? Satu je Allah. Malaikat yang bawa turun satu je, Jibril je kan, bukan ramai pun malaikat kan. Jadi Allah guna kami ni sebab nak tunjukkan ada malaikat sama involved dalam proses penurunan tu kan. Mungkin ya kan, kalau proses, tapi yang malaikat bukanlah ramai punya involved, malaikat Jibril je yang involved dalam proses penurunan wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah boleh juga guna perkataan anzaltu, tapi Allah tak guna anzaltu. Tu tunjukkan apa? Aku kan. Aku. Tapi Allah tak guna. Allah memang sengaja guna anzalna. So apa? Bila orang dah faham kitabun ini hebat, satu peraturan yang tidak berubah, satu kitab yang boleh menyelesaikan pelbagai masalah. Saya masalah lain kan, Haji Nuriyah lain, Haji Hashim lain, Haji Zailah lain, Haji Zainal lain, Haji Zain, semua masalah kita lain-lain. Tapi kita merujuk kepada satu kitab yang sama dan dia boleh menyelesaikan semua kitab, semua masalah yang ada. Saya punya kesedihan diselesaikan dengan kitab ini. Haji Zalilah punya kesedihan diselesaikan dengan kitab ini. Haji Zainal punya kesedihan diselesaikan dengan kitab ini. Kitab yang sama. Maka kalau orang yang dia kenal mengenai kitab ini, kehebatan, dia akan tahu kenapa Allah betul-betul berbangga dengan kitab ini. Sebab itu Allah dia nak menunjukkan keagungan diri dia. Kau rasa kitab ni hebat tak? Hebat kan? Power kan? Alif Lam Ra pun sampai kau tak tahu apa kan? Isi-isi dalam kandungan dia kau tak habis lagi kaji kan? Huruf li pun dah hebat kan? Semua itu sebab apa? Dia nak menunjukkan kembali kepada siapa? Nak tunjuk kita bawa kepada keagungan Allah. Sebab itu apa yang ada keliling kita semuanya nak membawa kepada Allah. Kan? Ustaz, boleh tanya tak Ustaz? Makin banyak makin confused rasanya ni. Lagi banyak ilmu lagi confused. Belajar ilmu Confucius hari ni. Baik, silakan. Itulah sebab lagi banyak lagi confused rasanya. Anzalnahu, tadi Ustaz kata hu tu refers to the kitab lah. Anna tu keagungan Allah, kami, nahnu kami lah. Tapi the root word is nazala, that means fi'il madhi. So Ustaz, bila kita tambah alif hamzah kat depan tu menunjukkan yang Anita tu ke Ustaz? Yang bahagian ini bukan. Bahagian ini dia tak refer kepada yang Anita tu. Jadi hamzah tu apa dia? Baik, ini yang tadi yang Ajar Nuriyah tanya root word dia tadi. Baik. Secara umumnya perkataan yang bermula dengan Anita tu, alif, nun, ya dan juga ta, dia itu menunjukkan kepada fi'il mudhari'. Maksudnya kalau fi'il mudhari' dia mesti mula dengan 4 ni. Kalau kita cerita tentang fi'il mudhari' dia mesti mula dengan 4 huruf ni. Tapi tak semua perkataan yang bermula dengan 4 huruf ni dia fi'il mudhari'. Boleh faham? Boleh. Semua fi'il mudhari' dia bermula dengan 4 huruf ni. Tapi tak semua perkataan yang bermula dengan 4 huruf ni dia adalah fi'il mudhari'.
Pula dah. Lagi confused ya. Haji Yahya. Ustaz, Haji Yahya, this is just the beginning, man. Ustaz, kenapa Ustaz dah terkeluar kenapa dah. there's always exception to the rule, Ustaz? Sebab dia Sebab- nak There's make it always exception to interesting. the rule. Sebab yang tak berubah tu hanyalah kata-kata Allah je. Kata-kata manusia semua berubah. Ya, betul, betul. Itu Mesti yang ada membagi. clause. Dia ada clause yang kecil tu. Baik. Saya tak nak tukar page, saya takut tulisan kita tak apalah. Kalau saya tukar skrin nanti dia hilang, tapi tak apa. Hilang, Untuk kesejahteraan bersama. Untuk kesejahteraan bersama. Baik. Fi'il mudhari' kat sini. Fi'il mudhari' perkataannya mesti bermula dengan alif, nun, Nun taya. dan juga ta. Anita ataupun anti ataupun apalah. So, fi'il mudhari' kat sini. Jadi fi'il mudhari' perkataan dia mesti bermula dengan 4 ni, tak lari. Baik. Tapi dalam bahasa Arab, ni luar dia. Allah, teruknya. Benda tak jadi. Saya nak buat bulat takut lebih tak edit. Saya buat petak. Okay. So ini kat luar ni kita sebut perkataan. Perkataan Arab. Baik, maknanya perkataan Arab dia ada juga yang bermula dengan alif, nun, ya, ta. Baik, maka kat sini ada apa? Kat sini ada fi'il madhi. Ada juga fi'il madhi yang mula dengan alif, nun, ya, ta. Ada juga isim yang bermula dengan alif, nun, ya dan juga ta. Okey. Tapi kalau kita cerita tentang fi'il mudhari', apakah huruf permulaan untuk fi'il mudhari'? 4 je. Alif, nun, ya, ta. Itu je, tak ada lain. Tak ada lain. Tapi kalau kita cerita tentang fi'il madhi, apakah huruf pertama untuk fi'il madhi? Banyak. Dia boleh jadi daripada alif sampai ya tu. Semua tu ada dalam fi'il madhi. Kalau kita cerita tentang isim, apakah huruf pertama untuk isim? Semua. Alif sampai ya boleh ada perkataan tu untuk isim. Tapi kalau fi'il mudhari', apakah huruf pertama untuk fi'il mudhari'? 4 ni je. 4 je. Alif, nun, ya, ta, 4 je. Faham Ustaz. Hanya 4 sahaja. Don't Baik. confuse ya. So dia kalau dibulatkan macam ni lah, jadi bulat kecil macam ni. Ni fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari'. Ini perkataan Arab. Macam tu. So sini alif, nun, ya, ta. Dan lain-lain. Sama. So kalau kita cakap fi'il mudhari' bermula dengan huruf apa? 4 huruf Alif, je. nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Kalau saya tanya, isim bermula dengan berapa huruf? Banyak. Banyak. Alif sampai ya. Fi'il madhi bermula dengan berapa huruf? Alif sampai ya. Alif sampai ya. Sama. Fi'il mudhari' bermula dengan berapa huruf? Alif 4. Nun taya. 4 huruf sahaja. Alif, nun, ya, ta. Okey, boleh clear. Boleh clear Ustaz. Haji ya, okey. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Hamzah tu pun boleh juga Ustaz. Ada dia punya perkataan dia tu. Maksudnya? Apa tu? Istifham. Betul. Harf. Maksud sini harf. Baik. So kiranya fi'il mudhari' memang mula dengan 4 je, tak ada lain. 4 sahaja. Tapi yang lain semua fi'il madhi, isim, harf itu semua bermula dengan alif sampai ya. So alif pun dia ada, nun pun ada, ya pun ada, ta pun dia ada. Baik. Soalan Najwa tadi mengenai perkataan anzalna. Okey, so perkataan asal dia kan kalau kita pisahkan dia anzala, dia anzala.
Daripada anzala ni pula yang asalnya nazala je, nazala. So dah berapa banyak berkurang tu kan. Jadi rupa dia 3 je. Yang hamzah ni tambahan. Tambahan untuk fi'il mudhari, fi'il madhi. madi. Maka ni fi'il madhi juga, tapi dia bermula dengan hamzah. Boleh tak? Boleh. Tapi adakah huruf hamzah juga untuk mudhari'? Ya juga untuk mudhari' ada juga. Baik, tapi ini dia menunjukkan, tapi okey, apa beza kalau madhi dan juga mudhari'? Mudhari' setakat yang kita dah ambil, huruf belakang tu apakah tanda yang ada untuk huruf terakhir? Wow. Depan. Dia berbaris Depan. depan. So kalau depan dia hamzah, huruf belakang dia baris depan. Kalau depan dia nun, huruf belakang dia baris depan. Huruf depan dia ya, kan untuk huwa. Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Tanda untuk hiya apa? Ta di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Itu antara cara yang asas untuk nak kenal beza fi'il mudhari' ataupun lain. Baris belakang. So untuk fi'il mudhari' baris belakang main peranan. Kalau fi'il madhi yang main peranan adalah tanda baris sukun. Mati tu. Baris mati tu yang penting. Kan? Baik. Jadi anzala huruf akhir dia baris atas, bukan baris depan. Maka ini adalah bentuk fi'il madhi. Tapi yang 4 huruf. Asasnya madhi 3 huruf. Kan? Sebab itu dia akan balik pada 3 huruf. Nazala 3 huruf. Untuk tahu tambahannya adalah hamzah. Baik. Dalam bahasa Arab dan khususnya kita nak cerita tentang Al-Quran, bila bertambah saja huruf, maka akan bertambah makna. Bila bertambah huruf, maka akan bertambah makna. Sebab apa? Sebab kalau tak ada apa-apa tambahan maklumat, buat apa Allah nak letak anzalna? Tak payahlah tambah, letak je lah nazala. Kan? Lepas tu ada, dalam Quran ada anzala. Dalam Quran kita jumpa ada apa? Ada nazala. Betul tak? Dalam Quran kita jumpa ada tanazzala. Semua tambahan-tambahan ni bila bertambah je huruf daripada huruf asal, tanzil maka akan ada tambahan makna. Baik, itu kita akan nanti sampai pada bahagian itu. Anzala tu kat aku turunkan. Kalau disebut nazala kami turunkan. Tapi untuk anzala yang ini kan. Baik, saya beritahu yang anzala je lah. Salah satu maklumatnya, anzala dia menunjukkan satu perbuatan yang dilakukan, pertama yang dilakukan dengan sengaja. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini maklumat tambahan yang boleh kita ambil daripada bila bertambahnya satu. Dia nak cerita yang dia turunkan sikit-sikit, sengaja turunkan sikit-sikit tu ke Ustaz? Iya. Jadi bila kita buat anzalna, pertamanya Allah bagi tahu Allah memang sengaja turunkan kitab ni. Bukan kenapa dia tak pakai nazala je? Dia pakai anzala. Kalau anzalna, Allah nak bagi tahu dia memang sengaja turunkan kitab ni. Dia bukannya tak secara tak sengaja. Kan dah cerita manusia kebetulan ada kitab ni, turunkanlah. Tak, dia memang sengaja. Maknanya bila kita tahu Al-Quran ini Allah memang turunkan secara sengaja, maknanya Allah aware tak mengenai perbuatan tu? Aware lah, buat dalam keadaan dia sedar. Bila orang dibuat dalam satu perbuatan dalam keadaan dia sedar, maksudnya apa? Dia memang nak buat perbuatan. Kan? Maksudnya Allah dia memang nak turunkan kitab ini kepada manusia. Dia sengaja turunkan, bukan dia saja-saja. Orang bila buat satu perbuatan dengan sengaja, memang betul-betul dia buat. Maksudnya ada tujuan kenapa dia buat tu. Kan? Orang kalau dia tengah makan, kenapa makan? Saja makan, bosan tak ada apa nak buat, makan. Memang ada orang macam tu kan. Tapi selalunya orang kata, makan sebab lapar lah. Kan? Dia macam, tak adalah macam, apa nak buat, tengah bosan, makan lah. Orang kalau selalunya buat sesuatu perbuatan, dia akan buat dengan ada tujuan. Kalau orang buat satu perbuatan tak ada tujuan, maka kita akan panggil dia orang yang tak menggunakan akal, dia lah buat satu perbuatan lah kan. Center. Orang buat satu perbuatan mesti ada tujuan. Maka Allah bila dia sengaja turunkan Al-Quran mesti ada tujuan kenapa dia turunkan Al-Quran tu, bukan
saja-saja, bukan kosong-kosong. Maka bila kita tahu Allah memang sengaja turunkan Al-Quran sebab ada tujuan untuk kita apa? Maksudnya untuk bahagian kita adalah kita kena bagi perhatian lah. Ya. Sebab ni bukan perbuatan yang saja-saja je Allah buat. Saja-saja. Ada masa lapang buat. Tak, ni memang Allah sengaja buat. Memang Allah nak buat. Secara sedarnya Allah buat. Sebab ada tujuan yang Allah nak, maka kita kenalah bagi perhatian. Kalau bos panggil, kena bagi perhatian tak? Kena bagi perhatian sebab bos betul-betul panggil. Dia panggil Faiz, kena bagi perhatian lah sebab dia memang sengaja panggil. Dia bukan saya saja mengigau ke sebut nama Faiz. Taklah. Dia memang sengaja panggil. Jadi bila sengaja, kena bagi perhatian. Baik. Maka Allah gunakan kami, Allah tak gunakan aku, menunjukkan pengagungan Allah terhadap diri dia. Maksudnya, apa yang keajaiban yang kamu jumpa dalam Quran, kekaguman kamu terhadap Quran ini semua nak menunjukkan keagungan aku. Allah Azza wa Jalla. Yang mana kalaulah manusia nak membuat satu undang-undang, satu cara hidup, satu peraturan yang boleh diguna pakai untuk setiap lapisan masyarakat, dia akan memerlukan apa? Ramai orang untuk melakukan perkara tersebut. Orang nak buat undang-undang syarikat, dia seorang je boleh buat atau dia akan ada tim dia buat sama-sama? Satu parlimen. SOP. Kena ada tim. Kena ada tim. Kan? Tak boleh seorang, kena ada tim. Maka kalaulah manusia nak buat, dia perlukan ramai. So kalau ramai kita guna kata ganti namanya apa? Kami. Kami bersama-sama menggubal undang-undang. Jadi Allah digunakan kami, tapi Allah ramai ke? Tidak. Tunggal sahaja. Maksudnya kita kalau nak buat perlukan tenaga yang ramai, akal fikir, otak ramai nak fikir untuk buat, tapi Allah dia seorang je. Tapi kehebatan dia macam ramai punya apa? Kehebatan fikiran. Ustaz, dalam Quran ada banyak juga dia Allah refer diri dia kami, Ustaz. So kalau dia refer macam kami tu maknanya agung lah, penting lah. Betul. Okay. Sebab itu sebab banyak sebab itu kita nak beri perhatian. Bila Allah guna je kami, kena bagi perhatian ni sebab Allah nak menunjukkan keagungan diri dia. Maksud dia bukan saja-saja ni, kan? Sebab ada je ayat lain yang Allah suruh guna aku. Macam Allah dengan Nabi Musa, Allah guna aku. Allah dengan perkataan lain, Allah guna aku. Tapi bila Allah guna kami, bagi perhatian apa yang Allah nak cerita tu. Sebab Allah nak menunjukkan keagungan diri dia untuk kita nak beri perhatian. Baik, maka ini kita baru bagi dua perkataan dan kita dah masukkan dia isim. Kita dah masukkan dia di situ fi'il madhi untuk kami, domirnya kita dah masukkan. Dan banyak tak maklumat kita dapat daripada dua perkataan je? Banyak. Banyak tak? Baca terjemahan kita boleh dapat tak? Kita tak dapat. Tak dapat maklumat ni. Kita dapat melihat dari sudut bahasa. Jadi inilah sebab kenapa kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Sebab kita nak tengok lagi apa maklumat lain yang boleh kita dapat. Dalam contoh yang Dorik tadi, Anita tadi yang Ustaz letak tu, belakang dia mesti baris depan tu. In fact baris depan tu pun ada maknanya kan? Kenapa dia letak baris depan? Itu pembincangan dari sudut baris-baris. Baris-baris pun ada makna kan? Baris-baris ini yang alif-alif kecil ni ada juga. Alif kecil. Kenapa alif kecil? Kenapa dia bukan alif yang besar? Kenapa alif yang kecil? Itu ada ulama yang membincangkan mengenai perkara tersebut. Secara umumnya kita dah tahu kaedah, kita dah kenal isim. Bahasa Arab baris pula nanti kita belajar. Bahasa Arab baris. Kita dah kenal isim. Maka apa yang kita nak buat sekarang ni, sebila kita baca Quran, kita tengok ini isim. Apa maklumat yang saya dapat daripada isim? Saya tahu dia tak berkait dengan masa. Saya tahu dia menunjukkan satu yang tetap, satu yang teguh, satu yang tak berubah. Jadi buat apa? Tengoklah terjemahan makna perkataan tu apa dan cuba masukkan maklumat yang kita dapat daripada isim tu dan kita fikir. Apa maklumat tambahan lain yang kita dapat selain daripada terjemahan. Sebab itu kita bersama-sama kan memecahkan kepala kita nak belajar bahasa Arab Al-Quran ni. Kalau kira kan boleh je kita berehat kan. Tapi semua yang berada di sini
haji semua yang berada di sini memilih untuk memeningkan kepala untuk fikir, kan? Ustaz dia memang nak tunjukkan kekuasaan dia. Kalau kita tengok yang ayat yang penghabisan tu Siratil Azizil Hamid itu kan. Betul. Dia tu? Al-Aziz tadi kita ambil dia isim ke fi'il ke harf, kita ambil dia juga adalah isim. Isim. Al-Hamid juga dia adalah isim. Al-Aziz maksudnya apa? Maha perkasa. Yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha hebat, maha kuat. Al-Hamid yang maha terpuji. Maka masuk kalau maklumat kita dapat daripada isim tu. Tak berkait dengan masa. Maksudnya apa? Kekuatan, keagungan, kemuliaan Allah tu tak berkait dengan masa. Manusia kalau sedang berada dalam jawatan dia, orang pandang tinggi, orang sanjung. Turun dia jawatan, orang kisah lagi tak kat dia? Tak kisah. Tak kisah lagi. Orang dah tak ada kepentingan, orang tak peduli dah. Orang dah tak peduli. Tak ada power dah. Ustaz, ayat nombor 2 kalau As-Sajadah tu Tanzilul Kitabil la raiba fihi rabbil alamin. Dia sambung alamin tu kan, bil alamin tu nak menunjukkan Al-Quran tu datangnya daripada orang yang apa? Bukan orang lah, daripada yang amat berkuasa lah, yang menjadi seluruh alam. Betul. Allah yang memelihara seluruh alam. Sekalian alam. Berapa banyak alam yang ada. Maknanya memang dia rangkaikan sekali je lah ya. Betul. Isim tu. Betul. Itu dah bentuk isim. Tak berubah. Tetap tak berubah. Apa yang ada pada Allah, kemuliaan yang ada, kekuasaan, kehormatan, kemuliaan yang ada pada Allah tu tetap tak berubah. Sentiasa. Tak terkait dengan masa. Sebab itu letakkan dalam bentuk isim. Maka bila kita baca Siratil Azizil Hamid, kita banyak je lalu pada nama-nama Allah SWT kan. Tapi sebenarnya kalau kita berhenti sekejap lihat Al-Aziz, Allah letak, mana saya ni kalau saya rasa lemah kan, dalam hidup ni rasa macam lemah, rasa down. So bila kita rasa lemah, rasa down, kita nak kena bergantung dengan satu tempat yang kuat sebab nak menampung kita yang lemah. Sebab itu kita ada Al-Aziz. Apa nak risau? Ada Al-Aziz. Kalau kita rasa saya ni kan dihina je selalu kan, sebab apa? Saya ni belajar Quran kan, orang lain semua tak kisah pun kan, hidup kau ni apa, buang masa je belajar Quran, kau baca je dah lah, dah cukup dah kan, apa sibuk lagi nak belajar bahasa Arab lah, kau nak tadabbur lagi lah kan. Saya tak kisah sebab apa kan? Kita ada Al-Hamid, Tuhan yang maha terpuji kan, kita boleh bergantung dengannya. Kita buat kerana bukan nakkan pujian manusia yang ada masa-masa dia, tapi kita nak bergantung kepada satu zat yang dia terpuji pada bila-bila masa. Ustaz nak tanya sikit. Tadi Ustaz kata kami tu, apa beza kami dengan aku? Ustaz kata kami tu, saya nak tanyalah, kami tu pengagungan Allah. Kata aku kan, ada kali dia kata kami. Saya nak tahu apa beza dia tu. Okey. Dia tu tujuan dia untuk nak dapatkan apa? Okey, baik. Untuk anzalna, bila Allah guna kami, bila Allah guna aku, baik. Maka apa beza dia? Itu kita kena lihat pada konteks ayat tu. Sebab apa? Bila Allah guna kami, dia mesti ada tentang sesuatu yang Allah nak cerita, Allah nak berbangga. Allah nak show off dengan kita tentang satu perkara dalam ayat tu. Baik. Dalam ayat ni Allah nak berbangga dengan Quran yang Allah turunkan. Allah nak show off dengan kita. Dia bangga dengan Quran ni. Yang dia bangga dengan Quran ni. Macam apa tu? Kita lah kalau bangga dengan anak kita sebut ni anak saya. Dia ni belajar sekian-sekian. Dia ni kerja sekian-sekian. Sebab apa? Kita bangga dengan dia. Betul tak? Ya Allah nak bangga dengan kitab ni disebut. Maka bila kita jumpa kami, kita jumpa aku, kalau guna aku, kita kena lihat pada konteks ayat tu. Kerana setiap ayat tu nanti dia akan konteksnya berbeza. Tak sama. Tidak sama. Sebab itu kalau dalam ayat surah Ar-Rahman kan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tu, maksudnya tak sama pada bukan maksud dia berbeza, setiap ayat tu berbeza. Konteksnya tu berbeza, bukan sama maksud dia sama, tak. Dia berbeza, dia bergantung pada ayat yang sebelumnya dan dia bergantung pada ayat yang selepasnya. Walaupun perkataannya sama. Maka dia memang kena tengok pada setiap ayat. Sebab tu kajian Quran memang tak habis kita baca. Walaupun Allah guna kami itu sama. Konteks ayat tu berbeza. Nak kena duduk dan tengok
apa cerita yang Allah nak bagi tahu dalam dalam ayat tersebut. Wallahualam. Banyak interpretasi dia Ustaz Ya betul. Setiap ayat tu berbeza-beza, tak sama. Tak sama. Ustaz, Ya saya silakan Haji Yahya. Ustaz boleh dengar tak? Boleh. Saya yang tak berdengar sebenarnya. Allah. Oh ya Allah Akbar. Kita Tak apa, dengar tak apa, suara sebab- Haji Yahya clear. Tak ada sebab saya tak pakai earphone mungkin. Oh Tak. okey. Berbalik kepada Al-Aziz dan Al-Hamid. Mhm. Ini menunjukkan sifat Tuhan yang apa ni maha kuasa dan maha terpuji kan. Mhm. Dan dia nak bangga dengan Quran yang diturunkannya. Yang ini kerana apa ni perkataan ini dalam bentuk isim kan Ustaz, alif lam kan. Ya betul. Kalau begitu, apakah tidak sama hakikat tujuan Allah letakkan alif lam ra tu Ustaz, dia mula dengan alif lam juga. So makna alif lam ra ni isim. Okey. Itu kita tak tahu makna dia. Okey. Ya, kita tak tahu maknalah, tapi oleh kerana dia dalam bentuk isim sama seperti Al-Aziz, Al-Hamid. Makna kata dia Allah nak cerita tentang kehebatan dia lah. Okey baik. Oh ya. Dia sebut dia sudut pandang lain macam tu. Alif lam nama isim dia Ra ya. Sudut pandang dia lain macam tu. Adakah kerana kalau nun sad tu macam mana pula? Alif lam mim. Dia tak ada huruf jar. Untuk yang huruf-huruf permulaan surah, kalau dalam bahasa Arab kita sebut kita panggil sebagai huruf yang terpotong. Potong muqatta. Ataupun potongan huruf kita panggil. Dia adalah potongan huruf. Maksudnya alif tu kita potong dia satu, lam tu satu, ra tu satu. Kita tak sambungkan dia. Berbeza dengan alif lam ni. Alif lam ni dia sekali. Memang kita panggil dia alif lam al. Yang alif lam ra, alif lam mim dia berbeza. Sebab itu atas alif ni atas lam dia ada baris panjang. Ada baris panjang. Maknanya dia bukan al yang inilah. Kalau al ni Dia semuanya wajib. al tu dia sukun. Dia Dia sukun. Ataupun dia bersama dengan huruf selepas dia. Kalau alif lam syamsiah kan macam an-nas. Dia kita tak jumpa alif lam yang dia berbaris panjang macam ni kecuali pada permulaan surah saja. Maka dia menunjukkan alif lam yang ini bukan alif lam yang itu. dia Bukan alif lam yang isim Ustaz. Betul, bukan alif lam yang isim. Ni huruf-huruf yang dia memang huruf satu, huruf alif, huruf lam dan juga huruf ra. Tak, dia kat sini dia kena hijau bila baca. Beza dia. Sebab tu kita sebut alif lam ra, kita tak sebut al. Tak sebut al-ra ya. Kita sebut al-ra, kita sebut alif lam ra. Baik. Terima kasih tu, saya pun tak terfikir soalan tu. Saya pun tak terfikir. Kan? Betul Bila juga. sebut baru perasan dia Ustaz. Sebab kadang mungkin kita tak teringat nak Tak explain terlintas. sebab kita rasa kita tahu kan, tapi mungkin ada orang yang apa tu dia tertanya-tanya. Dia tertanya-tanya. Allahu a'lam. Baik, itu saja ulang kaji kita pada malam ini. Tak banyak pun, satu ayat saja. Satu ayat saja kan. Tapi saya kira kita dapat pencerahan, mudah-mudahan pada apa maklumat yang kita dapat setelah kita dah kenal dia itu isim, kita dah kenal dia itu fi'il madi kan. Saya kira itu lebih itu memberi kita satu makna kan dalam bacaan kita, insya-Allah untuk kita lebih nak melihat kepada isim ni apa benda dia. So bila kita dah seronok nak cari isim, dah seronok nak kenal isim tu, nak masukkan maklumat yang kita dapat, tambahan maklumat tu, maka kita akan lebih memerhatikanlah setiap perkataan tu, lebih seronok nak membaca. Sebab nak kaji lagi apa maklumat yang ada. Apa maklumat yang ada selain daripada kita bergantung kepada terjemahan. Jadi Gary Lange pula ya. Ustaz, satu lagi soalan Ustaz. Ya, silakan. Tak beri. Dia mesti Sajalah, setengah habis. saja nak kalau kita nak menghafalkan apa, macam setiap ayat ni, ayat dalam surah ni Allah menurunkan Al-Quran, dia mengeluarkan manusia, dan Allah he ends the sentence dengan Siratul Azizul Hamid kan Ustaz? Asmaul Tapi Husna macam surah Al-Mulk, Allah mencipta manusia untuk diuji, lepas tu
lepas tu the last sentence Allah kata wahwal azizul ghafur. Dia depan dalam sajadah pula yang alimul ghaibi wa syahadah wa azizul rahim, kan? So kita nak relate that sentence dengan sifat-sifat Allah tu. Baik. Kadang-kadang ada some keywords yang kita boleh relate agaknya wallahu alam, sebab dia kata wahwa azizul ghafur dan almu, sebab Allah uji kita banyak buat dosa, Allah Maha Pengampun lah. Daripada layman saya punya pemahaman lah, wallahu alam. Baik. Soalan yang sangat menarik. Baik. Understanding. Banyak ayat dan Quran yang ditutup dengan nama-nama Allah al-Asmaul Husna. Baik, apakah yang para ulama beritahu pada kita? Nama-nama Allah pada penghujung ayat, pada penghujung setiap ayat, maka nama-nama itu ada kaitan dengan ayat tu. Ada kaitan dengan ayat. Contoh ayat 1, Al-Aziz Al-Hamid. Maknanya nama Allah Al-Aziz Al-Hamid ini mesti ada kaitan dengan konteks ataupun penceritaan yang Allah nak cerita dalam ayat pertama. Ya, sebab itu Allah tutup dengan nama dia Al-Aziz Al-Hamid. Allah tak tutup dengan Al-Aziz Al-Hakim ataupun Al-Aziz Al-Ghafur. Kenapa? Kerana nama Al-Aziz Al-Hamid ini mesti ada kaitan dengan penceritaan yang Allah ceritakan ataupun perkara yang Allah nak bagi tahu dalam ayat tu. Jadi apa yang kita nak kena buat? Kita nak kena duduk dan nak kena perhatikan, kena fikir, kena kaji. Kenapa Allah guna Al-Aziz Al-Hamid? Allah tak guna yang lain, nama-nama yang lain daripada nama ini. Kenapa dekat sana dia letak Al-Ghafur? Kenapa dia tahu? Itu semua bergantung pada konteks ayat tu. Jadi kita nak duduk kaji. Ayat tu kan? Itulah menariknya Quran ni kan. Nama-nama tu berbeza, bukan saya saja. Dia ada kaitan dengan apa yang Allah nak beritahu, apa yang Allah cerita dalam ayat tersebut. Ini memang kena kaji, setiap ayat tu berbeza maklumatnya berdasarkan nama-nama yang Allah gunakan pada penghujung setiap ayat. Sama juga dengan ayat ini. So, dulu Ustaz ada cerita kalau di barisan permulaan tu dia ada sebut pasal sifat-sifatnya, di pengakhir surah tu pun dia akan ulang balik sifat-sifat dia kan. Surah ke ayat? Surah ayat lah, tapi bukannya sifat yang sama lah, tapi sifat jugalah. Masa kita tadabbur mula-mula dulu. Betul. Kalau penghujung ayat tu ditutup dengan nama-nama Allah, maka nama-nama tu mesti ada kaitan dengan ayat tu. Mesti ada kaitan dengan ayat. So bila Allah cerita tentang nama dia Al-Aziz, dia mesti ada kaitan dengan ayat. Ayat ni cerita tentang apa? Ayat ni cerita tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia, tujuannya untuk keluarkan daripada kegelapan kepada cahaya dengan keizinan daripada Tuhan. So apa maklumat kita dapat daripada Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa tu? Tuhan yang Maha Perkasa menunjukkan, baik, Al-Aziz dalam terjemahan kita, Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Kuat kan? Betul tak? Baik. Masuk Al-Aziz juga maksudnya Tuhan yang Maha Mulia. Sebab apa? Perkataan Al-Aziz dia berasal daripada perkataan Izzah. Kita pernah dengar perkataan Izzah kan? Izzah, kemuliaan, kehormatan. Kehormatan. Maka Al-Aziz juga bermaksud kemuliaan ataupun kehormatan. Satu yang ada martabat. Maka kitab yang diturunkan ini dia bukan diturunkan daripada orang-orang yang biasa, diturunkan daripada satu zat yang maha mulia, satu zat yang maha kuat, satu zat yang maha terpuji. Tujuannya untuk keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan keizinan daripada Rabb. Kenapa nak kena dapat keizinan daripada Rabb ni? Siapa Rabb ni, hebat sangat ke dia nak dapat keizinan daripada dia? Kan? Macam orang nak kata, kau nak masuk kampung ni kena minta izin daripada aku. Kau siapa, hebat sangat ke kau? Maka Allah kata dia Al-Aziz. Dia yang maha kuat, maha perkasa. Lepas tu nak kena minta izin, apa-apa yang nak jadi pun kena dapat keizinan daripada dia dulu. Banyak lagi, itu ringkasnya saja. Al-Hamid yang maha terpuji. Kadang orang bila nak belajar tentang Alkitab ini, yang Allah berbangga dengannya, dia rasa segan, dia rasa rendah diri. Dia rasa tak ada masa depan. Bila nak implement Al-Quran ini dalam kehidupan, dia rasa relevan ke? Nak implement dalam syarikat, nak implement dalam kerajaan, dia rasa boleh pakai ke? Sedangkan Al-Quran ini adalah turunnya daripada zat yang Al-Hamid. Zat yang maha terpuji. Yang semua, apa ada dalam masuk Al-Hamid ini? Alhamdu. Apa ada dalam Alhamdu? Terpuji. Dalam Alhamdu itu ada dua perkara. Dia ada syukur
Ada terima kasih. Terima kasih. Dia ada terima kasih Dia segalanya lah. Dia excellent. dan dia ada syukur. Dua-duanya ada dalam alhamd. Puji dan terima kasih. Dia ada puji dan puji terima dan kasih. berterima kasih Ya, dan betul, betul. bersyukur. Dia ada dua. Maka kitab ini, yang ini bukan satu kitab yang biasa, dia daripada Al-Hamid, Tuhan yang maha terpuji. Kalau kamu pandang hina kitab ini, Tuhan ni tak kisah pun. Dia tetap Al-Hamid, tetap yang maha terpuji. Sebab itu dalam ayat lain Allah sebut apa? Setiap yang ada di langit dan di bumi puji Allah Ta'ala. Kan? Jadi kalau manusia tak kisah pun tentang Al-Quran ni, pandang hina, rasa tak relevan, rasa susah, Allah kisah ke? Tak kisah. Dia tetap Alhamid, tak mengurangkan pun kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Manusia kalau ramai-ramai kecam dia, viralkan dia, teruk tak dia? Tidak. Teruk. Perniagaan daripada elok boleh. Oh, ya, ingatkan Orang. Manusia, orang kalau viralkan kita, boleh tutup kedai kalau berniaga tu. Kedai. Tapi Allah, kalau kita satu dunia ni buruk-burukkan Allah, hina Allah Tak terjejas. Tak terkesan. Dia tetap Al-Hamid. Dan dia juga Al-Aziz. Dia boleh mempertahankan kitab dia ni walaupun orang hina. Macam mana orang buat sesuatu, dia Al-Aziz, Maha Perkasa. Dia boleh mempertahankan kitab ini tanpa bantuan manusia. Maka satu perkara, Allah turunkan Quran, tujuannya untuk keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kita kalau orang nak tolong kita, nak offer sesuatu, kita akan tengok kau siapa tolong, kau ada kelebihan tak? Dan Allah bagi tahu yang nak tolong kita untuk keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya adalah Sultan. Kita kalau Sultan nak datang tolong, kita terima tak pertolongan Sultan? Confirm terima punya. Sebab apa? Kita tahu Sultan tu mampu nak tolong kita. Sultan tu kuat dan Sultan tu terpuji. Maka sebab itu kitab ini nak keluarkan manusia ramai ni daripada kegelapan kepada cahaya, dan itu dilakukan oleh satu saja Rabb yang maha perkasa dan juga maha terpuji. Itu secara ringkas. Banyak lagi sebenarnya perkara lain yang kita nak kaitkan, tapi secara umumnya itulah dia nama Allah yang ada pada penghujung ayat. Itu pasti ada kaitan dengan penceritaan ayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita berdoa pun kita kaitkan nama Asmaul Husna, Ustaz, kan? Betul, sangat tepat. Macam kita berdoa nak minta rezeki, kan? Kita guna Ya Rabb, nama Allah. Ya Rabb, Ya Wahab. Kalau kita nak minta Allah mengangkat kita, bantu kita, kita guna nama Allah yang sesuai dengan doa kita tu, kan? Kita nak minta Allah tolong kita, kita guna nama Al-Qawi, Al-Matin, kan? Kita tak guna nama Ar-Razzaq. Kita minta tolong, kan? Guna nama Ar-Razzaq, kan? Guna nama yang sesuai. Betul, Allah pun letak penghujung ayat tu nama yang sesuai dengan apa yang dia nak sampaikan. Baik, itu saja sebab kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Muka kita lebih nampak apa yang kita boleh nampak, apa tujuan kita payah-payah benar nak belajar bahasa Arab Al-Quran ini, dan supaya kita boleh nak retune balik mindset kita yang saya belajar bahasa Arab ini bukan sebab saya nak pergi bercakap dengan manusia, saya nak bercakap dengan Allah. So saya nak faham. Biarlah proses saya belajar tu lambat, tapi saya boleh dapat satu-satu, boleh nampak satu persatu apa yang Allah nak sampaikan daripada perkataan-perkataan yang digunakan dalam ayat-ayat dia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Kita tutup kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billah. Semua barakallahu fikum, meluangkan masa pada malam ini. Semoga Allah nilai dia sebagai amal soleh, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ustaz. End the meeting ya. Okey, terima kasih. Okay. Aduh ya, penat sangatlah.